Suntikan vaksin COVID-19 penting dalam memberi perlindungan kepada jangkitan virus COVID-19 dan juga mengurangkan kesan terhadap individu tersebut. Malah vaksin yang bakal dibawa masuk ke Malaysia akan dinilai oleh bahagian Regulatory Pharmacy Negara ataupun NPRA dari sudut kualiti, keberkesanan dan juga keselamatan vaksin tersebut. Beberapa minggu lalu kita pernah kupas tentang isu ini. Jaminan telah pun diberikan, tapi masih lagi ada pihak yang pumpang-pumpang berbunyi. Microchip lah, Dajjal lah, teori konspirasi lah dan macam-macam lagi. Ini yang akan kita kupas dalam topik minggu ini bersama salah seorang pakar perubatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita untuk program topik dan bersama saya Khairi Hazwan. Hari ini 28 Februari 2021 dan pastinya kita akan bincangkan tentang isu pemberian vaksin dan untuk mengupas tentang isu tersebut kita nak perkenalkan tetamu untuk minggu ini yang merupakan pakar perunding imunologi klinikal, alergi dan juga pediatrik di Hospital Pantai Kuala Lumpur iaitu Dr. Amir Hamzah Abdul Latif. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami untuk rancangan topik. Dan kita nak terus ke soalan yang pertama Doktor berkenaan tentang isu pemberian vaksin ni. Mengenai program imunisasi kebangsaan COVID-19 yang telah pun bermula pada 24 Februari lalu, walaupun dilihat pucuk pimpinan negara seperti Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Ketua Pengarah Kesihatan dan 4 petugas kesihatan lain yang menerima suntikan vaksin untuk dos yang pertama. Jadi walaupun mereka dah terima, tapi masih lagi ramai ataupun ada pihak yang masih lagi ragu-ragu tentang pengambilan vaksin COVID-19 ini. Dan juga bukan sahaja ragu-ragu, yang membimbangkan pelbagai dakwah disebarkan. Jadi pada pandangan doktor lah, apa sebenarnya yang mereka cuba sebarkan menerusi pemikiran ini? Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu soalan yang memang sangat baiklah. Sebab kalau kita tengokkan isu pasal vaksin hesitancy ni, kita ragu untuk nak dapatkan vaksin. Ini bukan mungkin untuk COVID-19 saja, tapi vaksin-vaksin yang lain pun ada. Isu yang sebar, yang nak buat dakwah apa semua ni ialah sebenarnya segelintir. Dan saya rasa kita kena tanya balik. Kita mesti berbincang dengan diorang kenapa agaknya yang ragu-ragu nak ambil. Okey, sebab yang tak ragu tu insya-Allah semua dah register ya dengan di MySejahtera tu. Nak tunggu saja ya. Bagus. So yang pasal vaksin ni COVID bukan masalah sekarang. Daripada dulu lagi. Jadi macam vaksin yang bagi pada bayi yang bawah 1 tahun. Jadi ada yang ragu tu, ni pengalaman saya sendiri dengan ramai ibu bapa. Jadi percakapan dengan pergaulan saya dengan mereka, saya rasa dia orang risau satu perkara dululah, iaitu selamat ke tak selamat. Dan selamat tu bukannya semestinya masalah dapat injection lepas tu budak menangis sakit apa semua. Sebenarnya baby semua kali gini dia nangis tu, lepas tu insya-Allah dah tak ada isu dah. Tapi yang dia kaitkan dengan penyakit, terutama sekali autism. Itu yang menjadi satu masalah di mana dia orang katakan yang selalunya yang diperkaitkan dengan autism tu ialah vaksin MMR. Dan dia orang akan kata juga yang masalah tu ialah bahan yang ada dalam tu. Dan yang selalu risau ialah merkuri. Dalam MMR tu, thimerosal tu yang ada kononnya merkuri tu sebenarnya tak ada. Apa yang kadang-kadang dia orang tak faham lebih ialah merkuri yang di dalam tu, yang masuk dalam vaksin ialah ethyl mercury. Yang kita selalu cakap yang masalah merkuri yang boleh kalau terlebih dalam badan kita ialah yang terjumpa dalam makanan. Yang tu methyl. Satu huruf beza saja dah katakan semua merkuri sama. Itu dah salah. Jangan buat andaian. Kita cari sumber di mana yang ialah pakar boleh beritahu dengan secara elok, dengan secara tepat. Jadi kalau dah tahu,
janganlah kita sebar. Jadi yang saya lagi sedih ialah mereka yang nak putar belitkan pula masalah ni. Baik, sebelum kita teruskan lagi diskusi untuk hari ini, apa kata kita dengar pandangan orang ramai. Of course lah kami ambil sebab anak saya seorang anak saya doktor, dan dia bila saya tanya dia patutlah kita ambil vaksin tu. Nur Fatihah, ya mama, kita kena ambil vaksin sebab sekarang ni kita kena belajar hidup dengan COVID-19. Jadi vaksin tu sebagai salah satu untuk kita mengelakkan diri daripada dijangkiti COVID. Salah satu penyakit yang sangat senang merebak. Jadinya kalau kita tak ambil, saya rasa kalau macam aku tak ambil, aku rasa macam aku tak bertanggungjawab. Sebab aku akan bekerja. Kalau ada vaksin, benda itu dah ditulis. Yang pertama 50% dan vaksin yang kedua mencapai 95%. Itu adalah satu angka yang sangat baik. So, kenapa kita tak grab peluang ini? Bukannya kerajaan minta duit. Kerajaan bagi percuma kepada rakyat-rakyat. Sebagai seorang sukarelawan penerima vaksin percubaan, saya merasakan golongan anti-vaksin ini adalah golongan yang mudah terpengaruh dengan berita kabar angin yang terdapat dalam konspirasi internet, dan mereka ni lebih percaya kepada konspirasi tersebut berbanding membuat kajian dan bertanyakan kepada orang yang betul-betul arif dan pakar dalam vaksinisasi ini. Itu tadi sedikit pandangan orang ramai berkaitan pemberian vaksin, dan kita nak kembali untuk soalan seterusnya, doktor. Kita masih lagi bercakap tentang kepentingan mengambil vaksin ini, dan pada hemat doktor ataupun pada pandangan doktor sendiri, adakah bahawa ada tak suatu jaminan bahawa jangkitan akan berkurangan ataupun dapat dielakkan bagi penerima vaksin selepas mereka menerima vaksin? Dan adakah ini vaksin ini sama seperti vaksin yang diambil masa kecil dulu seperti BCG ataupun mereka yang nak menunaikan haji ataupun umrah, doktor? Ya, nak bagi jaminan tu yang susah selalu. Saya cakap terus terang mana ada jaminan dalam kita punya kehidupan ni yang 100%. Kalau nak cari 100% lah. Tapi saya punya konsep vaksin ni sebenarnya sama seperti expert yang lain lah. Di mana kita cakapnya lebih untuk prevention. Prevention apanya? Prevention untuk penyakit tu tak teruk, tak severe, tak ada komplikasi. So kalau kita katakan sekarang ni macam COVID lah, sebab ini yang topik dia. Jadi kalau dia dapat pun lepas ambil vaksin tu, dia mungkin dapat lagi. Dia demam sesama apa semua kan. Tapi insya-Allah dia takkan dapat. Saya akan rasa kalau kita tengok yang Pfizer ni sekarang ni, dia kata 95% efektif. InsyaAllah lah. Tapi lebih penting pada tu, dia akan cegah jangan dapat pneumonia, masuk ICU ataupun kena ventilated. Itulah yang saya rasa yang prinsip untuk vaksin ni. Cuma mungkin menjadi satu kerisauan kesan sampingan, doktor, selepas mengambil vaksin, doktor. Ada yang kata macam muka herot lah, ataupun adalah orang kata kesan-kesan lain yang boleh mengubah fizikal seseorang. Jadi pandangan doktor, macam mana doktor boleh nak meyakinkan orang ramai bahawa benda ni tak sewajarnya disebarkan, ada yang lebih kita boleh ni? Saya punya pandangan ialah benda semua yang kesan sampingan yang setelah setakat ni lah yang diceritakan, termasuk kematian, tiada asasnya dan tiada kaitan langsung dengan vaksin tu. Jadi yang muka herot, yang Bell's palsy lah tu. Jadi yang tu pun dia adalah kebetulan dia akan boleh dapat Bell's palsy. Kebetulan ambil vaksin, dah terjadi cara semula jadi benda tu. Tapi bila dia tengok betul-betul, dia sama saja. Jadi kalau kita tengok kemungkinannya untuk nak dapat Bell's palsy ialah berapa dalam 1,000 katakan. Jadi kalau kita tengokkan dengan mana-mana vaksin, tak ada lebih, semua sama saja. Jadi insya-Allah tak ada masalah untuk nak dapatkan vaksin tu, dan dia akan tak ada kesan sampingan, ada dan yang kita kata yang lengur-lengur, tempat kena tucuk itulah disuntik. Tempat lain tak ada apa-apa isu. Okey, Pak Doktor, kita nak berhenti rehat seketika. Kita nak tenang dulu dan kita akan kembali selepas ini. Anda semua jangan ke mana-mana.
Kembali dalam program Topik, masih lagi bersama saya Khairi Hazwan dan kita masih lagi bersama dengan Dr. Amir Hamzah Abdul Latif yang merupakan pakar perunding Immunologi Klinikal, Alergi dan Pediatrik Hospital Pantai Kuala Lumpur. Baik doktor, ramai juga yang sebenarnya menimbulkan persoalan dan juga tertanya-tanya tentang kenapa golongan bawah 18 tahun tidak tersenarai dalam 3 kategori yang akan diberikan vaksin mengikut fasa yang secara berperingkat yang dilakukan, dan adakah ini bermakna vaksin ini tidak sesuai untuk mereka yang berumur 18 tahun dan ke bawah, ataupun mereka ni sendiri memang kurang berisiko untuk mendapat jangkitan COVID ni, doktor? Okey, jadi kita boleh jawab sebenarnya dalam dua itulah cara. Bila kita kata bawah 18 tahun tu belum ada, sebab setakat ni semua clinical trials adalah untuk adult. Jadi orang dewasa 18 tahun ke atas. Sebenarnya yang Pfizer tu dia punya lesen yang dia akan dah cakap ialah 16 tahun ke atas. Tapi Kementerian Kesihatan kita buat 18 tahun. Itu saya tak ada masalah lah. Kalau tengok dekat Singapura memang dia ikut yang apa dia kata 16 tahun ke atas. Jadi sebenarnya kalau kita nak ikut tengok kan bawah 16 tahun. Jadi isunya ialah data daripada clinical trial masih lagi ongoing. Masih lagi berjalan untuk nak tengok yang antara 12 tahun hingga 15 tahun. InsyaAllah apa yang saya baca dan ketahui ialah mungkin tak lama lagi, mungkin dalam 1-2 bulan ni, data daripada situ dia orang harap untuk ini yang Pfizer lah, mungkin Moderna tu kita tak ada kat sini, tapi yang mRNA punya vaksin tu mungkin dalam 3,000, sebab bukannya boleh dapat ramai kan dalam kumpul umum ni. Jadi bila dia analyse tu dia akan tengok okey ke tak, selamat dan boleh bagi. InsyaAllah mungkin kalau dah lepas tu dia akan turunkan ke bawah lagi antara 5 dengan 11 tahun. Jadi kalau data elok, apa dia punya perancangan ialah bulan 9 tahun ni boleh bagilah antara 12-15 tahun tu. Dan kalau data yang 5 hingga 11 tu pula mungkin hujung tahun ni ataupun awal tahun depan. Jadi bukannya kata vaksin tu tak sesuai. Sebab vaksin walaupun dikeluarkan secara cepat, tak ada shortcut mana-mana. Ikut apa orang kata standard yang tersangat tinggi. Tak ada shortcut. Cuma kita rasa was-was kerana lajunya keluar. Satu dunia kata selalu bukannya 10-15 tahun keluar. Sekarang ni 10 bulan dah kurang dah, kan 10 bulan dah ada. Itu sebab teknologi kita dah canggih. Kita dah tahu dah masalah ni dan daripada dulu lagi. Daripada yang saya baca ialah Pfizer dah ada dah, ataupun mungkin masa time tu bukan under Pfizer lah sebab BioNTech yang dia punya teknologi. Masa SARS dulu yang 2003. SARS. Yang tu dah ada dah. Teknologi mRNA dah masa time tu. Tapi SARS tak jadi pandemik besar sampai sekarang. Macam sekarang ni kan. Jadi dah semua reda, jadi tak roll out. Jadi teknologi dah ada. mRNA itu cuma tak keluarkan lagi. Jadi itu satu cara dia orang cepat kan. Boleh cepat sebab dah ada dah. Data dah tahu cara dia nak. Itulah kita rasa kadang was-was. Tapi kita tak perlu ragu-ragu. Tak ada shortcut dalam kita buat standard vaksin tu. Memang terlampau orang kata standard ni terlampau tinggi sangat. Kalau silap aja satu fasa clinical trial tu jalan, itu yang kita dengar kan. Dia kena berhenti, tengok balik betul apa ke tu. Jadi kalau ada masalah satu kesan sampingan, dia akan stop. Dia akan tengok teliti betul-betul ini masalah dengan vaksin atau tidak. Jadi bila dia teruskan, alhamdulillah maknanya tak ada. Jadi itulah bukan maksudnya vaksin tu tak sesuai. Lepas tu bahagian keduanya, kita kata mungkin kanak-kanak macam tak berapa kena sangat penyakit ni, jadi banyaklah kita kata hipotesis lah ya. Kenapa mungkin sistem imun kanak-kanak tu, bahagian yang kita panggil yang ubah suai adaptif tu tak sekuat lagi dengan adult. Jadi satu perkara yang bagus daripada tu, tak adalah dia pergi into apa kita panggil hyperinflamasi tu yang teruk kan, yang cytokine storm apa semua tu tak terjadi dalam kanak-kanak. Jadi dia dapat yang mild saja. Dan dia punya innate system dia lebih bagus daripada dewasa. Jadi awal-awal lagi semua dah covered. Jadi itu mungkin satu sebab kenapa kita tak jumpa sangat ataupun masalah ni timbul. Memanglah ada kes yang cakap kanak-kanak ada yang 4 bulan yang hari itu meninggal.
akan tetap ada, tapi terlampau sikit sangat. Ya, walaupun dia bergantung juga pada situasi semasa dan juga pemerhatian daripada pihak KKM. Okey, dan kita akan berhenti rehat dulu seketika, Doktor. Kita akan ikuti dulu pandangan orang ramai dan anda semua terus bersama kami hanya di Topik. Pengambilan vaksin COVID-19 ini adalah sangat perlu kepada semua rakyat Malaysia bagi kita sama-sama mengelakkan daripada penularan wabak COVID-19. Keluarga saya juga telah mendaftar di MySejahtera bagi pengambilan vaksin COVID-19 ini. Patutnya pihak kerajaan perlu membuat satu dasar untuk mewajibkan seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira apa jua latar belakang dan pandangan menerima vaksin ini, bertujuan untuk mencegah daripada kita dijangkiti oleh virus COVID-19. Kita boleh menyelamatkan ekonomi negara dan juga seluruh rakyat Malaysia. Untuk negara kita, kalau kerajaan boleh buat sesuatu, contoh macam kenakan undang-undang yang hukuman ke, denda ke apa ke kan, mungkin kita boleh paksa golongan ni untuk ambil vaksin. Sebab saya rasa golongan yang macam ni dia hanya pentingkan diri sendiri. Masih lagi bersama kami menerusi program Topik dan kita masih lagi membincangkan tentang isu pemberian vaksin dan kita nak ke soalan terakhir, Doktor. Kejap je masa lalu ni, Doktor. Dalam situasi sekarang ni kan, pelbagai jenis vaksin yang dikeluarkan oleh syarikat yang berbeza dan seperti kita tahu kita ada Pfizer, BioNTech yang kita baru saja dapat baru-baru ni, termasuk juga AstraZeneca, Sinovac dan juga Gamaleya, dan setiap syarikat tersebut juga dia mempunyai tahap keberkesanan vaksin yang berbeza. Jadi adakah mereka ni semua sama saja, Doktor, ataupun ada kelainan di sebalik pemberian vaksin tersebut? Pastinya yang terbaik mungkin ramai nak dapat lah kan? Kalau secara fundamental vaksin, insya-Allah semua sama. Okey, cuma cara dibuat. Jadi kalau kita kata yang Pfizer tu mRNA vaksin. Jadi ini satu teknologi memang dah ada, saya kata tadi. Dan dia dah guna untuk kanser. Tapi untuk infectious disease, penyakit berjangkit ni kali pertama lah dia guna. Jadi satu daripada sebab yang guna mRNA ni dia senang nak buat, dia tak cerewet. Saya buat macam ni cerita. Saya bagi you resepi. Ni bahan-bahannya you pergi masak sendiri. You buat kek tu sendiri. Apa nak jadilah. Jadi katalah ini competition masak-masak. Okey, sekarang ni ada 10 orang buat. And then semua ini mRNA lah, ni resepi, ikut resepi yang saya dah bagi. Jadi ada tengok yang ni, okey, ni bagus, sedap makan kek ni. 100% bagi skor dia. Yang ni 80, yang ni 90. Jadi bila ambil secara purata 93%, 95% dia punya skor. Jadi kita boleh cakap yang itulah dia punya keberkesanan dan dia punya effectiveness untuk dalam hal ni untuk Pfizer lah. Ada Moderna, diorang dua ni aja yang mRNA. Yang Sinovac ialah kita panggil inactivated. Jadi bila kita buat vaksin, kita akan ada virus atau bakteria. Virus tu sama ada dia hidup ataupun tidak. Bila dia jenis yang hidup, kita akan kurangkan dia punya kekuatan dia tu sampai tahap tak boleh jadi penyakit pada kita. Tapi cukup untuk immune system kita respon untuk nak keluarkan antibody. Itu kita panggil live attenuated. Yang Sinovac tu ialah inactivated. That means dah terus kill lah. Jadi yang AstraZeneca ni, okey, dia punya teknologi lain sikit. Dia akan ada virus yang pun juga yang tidak membuat sebarang penyakit pada kita. Dia bawa coronavirus tu masuk dalam. Macam-macam cara lah. Jadi kalau nak ikut cara dia buat tu memang ada kelainan.
Jadi mungkin kelainan tu juga menyebabkan dia punya effectiveness tu berlainan. Tapi kalau ikut WHO punya standard, janji efektif 50% ke atas dah kita boleh consider vaksin tu. So sekarang ni kalau saya tengok setakat ni Pfizer lah. The mRNA tu 93%. Dan baru-baru ni ada keluar satu macam recommendation. Sebab satu dos saja Pfizer tu, dia kan 2 dos kan, bagi 21 days, 21 hari antara dos 1 dan 2. Dia orang kata bagi satu dos pun dah okey dah. Dah cukup. Tapi belum diterima atau oleh WHO lagi. Dan CDC lah yang the big organisation dalam hal ni. So dia kata tak apa. Dapatkan data lebih dulu baru kita tengok balik sama ada nak satu dos ke tak. Sebab dia punya cara ialah 2 dos. Yang lagi satu yang satu dos yang saya tahu dalam rundingan ialah yang Johnson & Johnson punya. Yang tu Janssen lah dia punya pharmaceutical brand je. Itu memang dia buat cara satu dos. Yang lain semua 2 dos. So kita ikutlah cara dia buat tu, mungkin itu yang buat keberskanan dia lain. Dan saya rasa juga dari segi etnik pun mungkin ada kesannya juga. Sebab kalau sebab kata kita ambil AstraZeneca, yang itu kita panggil viral vector vaksin. Maknanya virus yang kedua akan bawa coronavirus masuk ke dalam badan kita. Yang tu kita katakan bila dia buat di lepas dos kedua tu, turun pula dia punya efektifness lepas dos 1. Jadi banyak lagi benda yang dia nak kena faham. Jadi ada collaboration sebenarnya dengan Gamaleya yang Sputnik V tu dengan AstraZeneca punya company untuk nak bincang kenapa ada isu macam tu. Kalau kita ambil Sinovac, dia ada buat 3 tempat kan. Dia Indonesia, Turki dengan Brazil. Jadi bila dibuat di Turki 91% efektif. Tapi bila buat di Brazil 51%. Hasil berbeza kan? Dan di Indonesia 63%. So saya rasa mungkin ethnicity apa semua pun ada itulah. Inilah kita kata genetik kan. Jadi kita nak katakan vaksin tu sendiri pun tak ada juga. Mungkin kita punya genetik juga yang akan menentukan macam mana immune system. Macam saya kata tadilah yang buat resepi tu. Jadi immune system kita pun itulah kita yang tukang masak tu. Dia buat char kway teow tu, best. Yang ni tak nak pergilah. Macam tu. Jadi respon daripada kita punya badan sendiri pada vaksin tu melalui immune system. Sebab immune system semua bahagiannya ada jin je. Jadi kalau kita tengok beratus-ratus jenis sel, immune system ni memang kompleks lah. Baik, terima kasih kepada Dr. Amir Hamzah Abdul Latif, pakar perunding imunologi klinikal, alergi dan pediatrik Hospital Pantai Kuala Lumpur kerana sudi bersama kami dalam program Topik minggu ini. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, sama-sama. Rabu lalu merupakan detik bersejarah buat negara melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK yang menyaksikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi individu pertama disuntik vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech. Selain Perdana Menteri turut menerima suntikan vaksin Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Suntikan ke atas 2 individu terpenting negara itu merupakan fasa pertama PICK. Perdana Menteri turut menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana proses vaksinasi yang berlangsung berjalan lancar seperti yang diharapkan. Tak rasa apa pun. Saya kira-kira tunggu je, tengok dah selesai je. Macam injection biasa. Ini Tan Sri ada kat sini pun okey. Yeah? So don't worry, come forward anytime. Pada masa sama, beliau turut menyeru semua rakyat Malaysia yang layak diberikan suntikan vaksin untuk mendaftar menerusi aplikasi MySejahtera dan mendapatkan suntikan vaksin masing-masing seperti yang dijadualkan. Tan Sri Dr. Nur Hisham bersama 4 petugas Kementerian Kesihatan turut menerima suntikan pada hari pertama program itu. Pendaftaran program vaksinasi melalui MySejahtera yang akan memudah cara proses pendaftaran bagi menerima vaksin turut dilancarkan. Sekian topik minggu ini. Jaga diri, jaga keluarga, patuhi SOP, kita jaga kita. Berjumpa lagi minggu depan. Saya Khairi Hazwan. Assalamualaikum.